Bonda senyum riang menerima bahtera merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menyeronokkan, iaitu sejarah untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya Faktor Kedatangan Kuasa Barat. Sebelum negara kita merdeka, pelbagai cabaran yang terpaksa dilalui oleh negara kita dan penduduk Malaysia. Dan untuk hari ini kita ada seorang guru yang cukup berpengalaman untuk kongsikan kepada murid-murid semua tentang topik kita untuk hari ini. Siapakah beliau? Ayuh kita saksikan Profil Guru. Baik, dan bersama dengan kita ada Cikgu Wan Muhammad Saifuddin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Wah, Cikgu. Baiklah, kita ada Cikgu Wan Muhammad Saifuddin dari SMK Bandar T6 Keluang Johor, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Wan. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang faktor kedatangan kuasa barat. Senang ke susah Cikgu? Senang saja. Senang saja Cikgu. Dan untuk hari ini bukan saja ada Mira seorang, tetapi juga ada murid-murid Cikgu sendiri dari SMK Bandar T6 Keluang Johor. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Hai semua. Wow, ceria, masing-masing lengkap berpakaian sekolah. Baik Cikgu, boleh Cikgu Wan perkenalkan mereka seorang demi seorang. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Hai dan salam sejahtera. Okey, hai Ali Alisha, sihat? Okey, seterusnya kita ada Muhammad Arif Fikri. Hai Arif Fikri. Hai. Okey, seterusnya yang berbaju biru ialah Muhammad Aziz. Hai Muhammad Aziz. Hai Haziq. Okey, dan yang terakhir ialah saudari Una. Hai Una. Hai Una. Una atau Masturina Cikgu kan? Yes, nama singkatan Una. Una. Baiklah. Hai semua kawan-kawan baru saya. Salam perkenalan diucapkan kepada semua. Baik Cikgu. Hari ini Cikgu nak terangkan tentang faktor kedatangan kuasa barat dekat negara kita. Kita nak mengimbau balik Cikgu pada tahun-tahun yang lalu. Baik Cikgu. Boleh Cikgu terangkan standard pembelajaran untuk hari ini? Silakan. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kedatangan kuasa barat, iaitu bab 1 mata pelajaran sejarah tingkatan 3. Tajuk ini sangat menarik dan cukup menyeronokkan. Okey, cukup menyeronokkan. Okey. Okey, standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ialah 7.12, iaitu menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. 7.13, menganalisis persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. 7.14 ialah menunjukkan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Ada 3 standard pembelajaran yang ingin dicapai dan akan dicapai pada hari ini. Baik Cikgu, itu tentang standard pembelajaran. Ya, Kita dah jelas dah Cikgu apa yang Cikgu nak fokuskan dalam kelas pada hari ini. Jadi Cikgu, boleh kita sentuh tentang tajuk ataupun topik kita, faktor kedatangan kuasa barat ni. Boleh Cikgu Wan terangkan? Okey, boleh. Jadi saya mulakan dengan Silakan slide. Cikgu. Okey, faktor kedatangan kuasa barat ni kita akan lihat dalam 3 abad yang berbeza. Bermula dengan abad ke-16, ke-17 dan abad ke-18. Seterusnya abad ke-19 dan abad yang ke-20. Okey, saya pergi secara keseluruhan terlebih dahulu. Pengenalan berkaitan dengan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey Mila, teruskan. Okey, pada tahun 1600, Syarikat India Timur Inggeris atau dalam singkatannya SHTI ditubuhkan di England. Syarikat ini diberikan monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British, dan seterusnya pada tahun 1602 Syarikat India Timur Belanda ditubuhkan dan syarikat ini diberikan hak monopoli perdagangan di timur. Okey, itu secara
ringkas secara keseluruhannya. Okey, kita pergi kepada kita bergerak kepada kedatangan kuasa barat pada abad yang ke-16. Ada beberapa faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Contohnya, barangan mewah. Kita ada pusat pengumpulan barang. Kita ada pelabuhan persinggahan. Dan kita ada juga agama Kristian. Okey, saya sudah berikan tugasan ini terlebih awal kepada pelajar, kepada murid-murid saya. Dan kita akan lihat apakah hasil dapatan yang diperolehi oleh murid-murid atas talian. Okey. Okey. Jadi kita nak minta murid-murid kita untuk tunjukkan jawapan mereka, cikgu. Ya, Mira, tepat sekali. Boleh kawan-kawan saya boleh tunjukkan jawapan anda semua? Okey, silakan. Okey, semua bagus. Okey, saya persilakan pelajar yang menjalankan tugasan berkaitan dengan barangan mewah. Okey, kita persilakan. Murid yang pertama untuk barangan mewah. Siapakah? Una ke? Una ke? Bukan Una. Okey. Oh, Fikri sudah angkat tangan. Okey, Fikri boleh teruskan. Faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 ialah barangan mewah, iaitu kuasa barat berminat mendapat bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Baik, Fikri, boleh minta tinggikan sikit jawapan Fikri. Bahagian bawah tu terpotong pula. Okey, cantik. Terima kasih. Teruskan. Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Okey, macam mana Okey, cikgu? sangat tepat. Wow. Dan pelajar ni layak dapat berapa bintang, Mira? Dapat berapa bintang cikgu? Sebab sangat tepat ni, kita kena bagi banyaklah cikgu. Okey, kita bagi 4 bintang. 4 bintang. Wah, Okey, Mira hebat. boleh letakkan. Saya letakkan ganjaran cikgu. Okey, letak satu je, Mira. Satu satu. tu mewakili 4 bintang. Okey, 1 mewakili 4. Jadi Mira letakkan 1 dekat Fikri. Mana nama Fikri? Di sini. Baiklah. Okey. Nampak Okey, silakan cikgu seterusnya. Okey, seterusnya pusat pengumpulan barang. Pusat pengumpulan barang. Okey, nampaknya Alia Alisha ada jawapannya. Okey, dipersilakan Alia. Saya akan bentangkan hasil kerja saya. Inilah hasil kerja saya. Faktor seterusnya ialah pusat pengumpulan barang, iaitu sebagai tukaran negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Barang ini boleh didapati di Kepulauan Melayu. Selain itu, syarikat perdagangan memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Bagaimana cikgu? Jawapannya. Satu jawapan yang lengkap, tepat dan padat. Wow, Okey. cemerlang cikgu. Cemerlang. Kita bagi berapa bintang, Mira? Kita bagi 4 bintang. Tanya. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang berkaitan dengan pelabuhan persinggahan. Kita lihat pelajar murid mana yang ingin memberikan hasil dapatannya. Okey, nampaknya Una angkat tangan. Okey, boleh teruskan Una? Okey, silakan Una. Faktor seterusnya ialah pelabuhan persinggahan, iaitu angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka juga memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum layar ke Canton. Kita nak bagi berapa bintang, Mira? Kalau saya dengar jawapan Una ni cikgu, sama juga seperti rakan-rakannya yang lain, cukup cemerlang cikgu. Okey, Tepat. jadi kalau cukup cemerlang berapa bintang ya, Mira? 4 bintang. Okey, 4 bintang juga. Okey. Tanya. Baik cikgu. Okey, nampak mereka seronok beri tepuk tangan untuk diri masing-masing. Ya, hebat. Okey, kita pergi kepada faktor yang terakhir iaitu agama Kristian. Okey, dipersilakan. Silakan Haziq. Nampaknya saya murid yang terakhir. Faktor yang seterusnya adalah agama Kristian pada abad yang ke-16. Kerana agama merupakan faktor penting penjajahan kuasa barat negara kita dan matlamat penjajahan adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran.
Baik. Terima kasih Haziq. Bagaimana Okey, cikgu? Mira. Okey, kita Cikgu bagi rasa berapa? jawapannya tepat ke cikgu? Sangat tepat seperti kawan-kawan yang lain. So kita dah bagi berapa? Berapa 4 bintang? Okey, 4 bintang juga. Untuk Haziq. Tahniah Haziq. Wow, cikgu, nampaknya rakan-rakan saya ni cukup hebat dalam memberi penerangan bagi jawapan mereka. Tetapi saya pun nak dengar juga penjelasan daripada Cikgu Wan sendiri bagi setiap satu daripada jawapan murid. Boleh cikgu terangkan Okey, boleh. kepada Saya- mereka di rumah? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Terlihat kepada faktor yang pertama itu barangan mewah. Barangan mewah yang diperlukan ialah seperti emas, batu permata dan pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan di mana pelabuhan persinggahan tu diperlukan oleh kapal-kapal yang berdagang untuk singgah untuk mendapatkan bekalan makanan, air dan sebagainya. Dan agama Kristian. Dan salah satu faktor penyebaran kedatangan kuasa barat ini kerana penyebaran agama Kristian. Wow, baiklah begitu rupanya bagi setiap satu faktor kedatangan penjajahan kuasa barat. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18. Kenapa berlakunya kedatangan tersebut pada abad 17 dan 18? Secara mudahnya kita dapat lihat faktor kedatangan kuasa barat pada abad tersebut kerana revolusi perindustrian. Revolusi ini berlaku di Britain sejak abad ke-17 dan menjelang tahun 1870, negara-negara Eropah lain seperti Jerman, kita ada Perancis, turut menjadi negara perindustrian seperti Britain. Baik cikgu, teruskan. Selepas berlaku revolusi perindustrian, dasar kuasa barat pun berubah. Mereka berubah corak. Apa yang berubahnya ialah mereka mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan untuk membekalkan bahan mentah bagi keperluan kilangnya. Okey, itulah faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad yang ke-18. Itu revolusi perindustrian. Kalau sebut perkataan revolusi, itu maksudnya perubahan. Ya. Okey. Sekarang ni kita pergi pula kepada faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad yang ke-20. Is Baik, kita tengok pula. okey, ni aktiviti yang berlakulah. Okey. Ni antara faktor kedatangan kuasa barat pada abad yang ke-19 dan abad ke-20. Okey, perkembangan industri kereta, seterusnya industri mengeting, ciptaan kapal wak, Baik. kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi, pembukaan terusan Suez, persaingan kuasa barat, ciptaan telegraf dan slogan beban orang putih. Okey, jadi sekarang ni ada satu aktiviti bersama murid-murid saya atas talian. Saya akan paparkan gambar pada slide-slide dan apa yang murid-murid perlu buat ialah menyatakan dan memberi huraian kepada setiap faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. Wow, okey. Bagaimana murid-murid di dalam talian kawan-kawan saya bersedia? Okey? Okey. Hebat. Nampaknya mereka dah bersedia, cikgu. Okey, 1, 2, 3. Okey, saya paparkan gambar yang pertama mewakili A dan B. Okey, siapa nak cuba jawabkan, cikgu? Saya nak cuba jawab. Nampaknya okey, Alia Elisha. Okey, teruskan. Alia nak cuba jawab. Silakan Alia. Okey, berdasarkan gambar A, mereka merujuk kepada perkembangan industri kereta di Eropah. Keadaan ini menyebabkan permintaan untuk getah asli bertambah kerana kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Getah asli juga penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Bagi gambar P pula, merujuk kepada faktor kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi, iaitu negara kita mempunyai tanah yang luas dan subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Cikgu, negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Ya. Wow. Wow. Jelas, cikgu. Jelas. Jawapan yang sangat tepat. Okay, kita nak bagi berapa bintang, Mira? Kalau tadi kita bagi 4 bintang, cikgu. Kali ini bagaimana? Kita masih lagi bagi 4 bintang. Okey. Tahniah, Alia. Ini, cikgu. Okey, kita boleh pergi kepada gambar yang seterusnya. Okey.
Okey, gambar C dan gambar D. Okey, siapa yang nyatakan jawapan? Gambar C Okey, dan gambar D. Una. Silakan Una. Berdasarkan gambar C, gambar tersebut merupakan pekerja kilang tin di Amerika Syarikat. Jadi, faktor seterusnya ialah industri mengetin, iaitu terdapat beberapa jenis ciptaan baharu di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah seperti industri mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Manakala, faktor seterusnya ialah pembukaan terusan Suez. Terusan Suez ini menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepatkan urusan perdagangan serta perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Apa nak bagi? Betul ke cikgu jawapannya? Ya, jawapan yang sangat tepat dan jelas. Okey, jadi berapa bintang untuk Una? Kalau begitu, kita bagi juga Una 4 bintang. Okey, 4 bintang. 1 untuk Una mewakili 4 bintang. Tahniah Una. Nampak wajah keseronokan mereka semua. Betul tu. Okey, kita pergi ke gambar seterusnya. Mewakili E dan F. E dan juga F. Apa ni nampak macam ada kapal-kapal tu cikgu? Mereka tengah berfikir-fikir siapa nak jawab tu. Siapa nak cuba? Okey, nampaknya Fikri. Okey, Fikri teruskan. Silakan Fikri. Berdasarkan gambar E, faktornya ialah ciptaan kapal wap iaitu dicipta pada abad ke-19. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, perjalanan cepat dan menunjukkan kos. Pengantaran barang dagangan juga menjadi semakin mudah dan murah. Seterusnya, gambar F merujuk kepada ciptaan telegraf iaitu membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Cikgu, gambar tersebut menunjukkan usaha memasang kabel telegraf di lautan Atlantik menggunakan kapal. Betul tak Ibu? Betul, jawapan awak sangat tepat. Sangat tepat kata Cikgu Wan. Okey, kita nak bagi berapa bintang Mira untuk Fikri ni? Kalau dah sangat tepat, sama juga kita bagi Fikri 4 bintang. Tahniah Fikri. Siapa lagi belum dapat markah ni Cikgu? Okey, nampaknya ada seorang lagi yang belum dapat markah dan agak gelisah dia. Tengok kanan kiri, tengok kanan kiri. Okey, jangan risau. Ada soalan untuk awak. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Mewakili G dan H. Tapi yang H tu lain sikit. Dia tulis slogan je dekat situ. Suruh dia berfikir lebih. Okey. Okey. Kita persilakan Haziq lah cikgu. Ya. Merujuk pada gambar yang dipaparkan pada slide, faktor seterusnya ialah persaingan kuasa barat dan slogan beban orang putih. Persaingan kuasa barat iaitu mewujudkan semangat persaingan antara kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat dalam menakluki kawasan dan wilayah di luar Eropah. Mereka sanggup berperang dan menganggap semakin luas tanah jajahan semakin tinggi sanjungan yang diperolehi. Selain itu, kuasa barat menggunakan pelbagai slogan untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun di seberang laut dan berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding kebudayaan penduduk yang dijajah. Kuasa barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud tanggungjawab mereka, tugas mereka membantu memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajah. Perancis pula menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan barat yang dianggap mundur. Okey, Mira. Kalau Mira nak bagi berapa bintang untuk mereka? Kalau saya dengar jawapan Haziq ni cikgu, apabila Haziq jelaskan satu persatu, saya rasakan cikgu, kita kena bagi markah banyak ni kat Haziq ni. Banyak tu berapa? Kita bagi, untuk bagi adil dan saksama cikgu, kita bagi 4 bintang juga. 4 bintang juga. Okey. Tahniah Haziq. 4 bintang untuk Haziq. Lengkaplah cikgu jawapan murid-murid kita, di mana Cikgu Wan pun dah cukup jelaskan dengan baik bagi setiap faktor tentang kedatangan kuasa barat pada abad ke-16, 17, 18, 19 dan juga 20. Kita berhenti berehat seketika cikgu dan juga murid-murid, jangan ke mana-mana untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Wan tentang faktor kedatangan kuasa barat. Hanya di slot Mendengar Rendah.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya Faktor Kedatangan Kuasa Barat. Dan untuk segmen ini, subtopik kita merupakan persaingan kuasa barat ini untuk menakluk tanah jajahan di negara kita. Jadi kita persilakan Cikgu Wan untuk jelaskan lagi tentang subtopik kita pada kali ini. Silakan Cikgu Wan. Okey, sekarang ini kita pergi kepada subtopik persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, dekat sini kita lihat perkataan persaingan. Persaingan tu maksudnya kuasa-kuasa barat sedang bersaing. Berlumba-lumba, Ya, Cikgu. sedang berlumba-lumba. Berlumba-lumba untuk apa? Untuk meluaskan kuasa ke pelosok dunia. Itu merujuk kepada perkataan persaingan. Okey, seterusnya adanya kuasa-kuasa barat seperti Sepanyol, kita ada Britain, Belanda, Perancis dan Rusia yang muncul sebagai empayar masing-masing. Dan seterusnya, tidak lupa juga kepada kuasa barat yang lain yang sama bersaing dan berlumba-lumba. Contohnya kita ada Amerika Syarikat, kita ada Belgium, kita ada Jerman, kita ada Itali yang menyertai perlumbaan tersebut. Ini bukan perlumbaan kereta ya. Ini adalah perlumbaan untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, seterusnya negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah ini merupakan negeri yang kaya dengan bahan mentah serta kawasan pasaran. Dan British bimbang sebenarnya. British bimbang dengan kemarahan kuasa-kuasa barat yang lain. Dia bimbang dengan Sepanyol, dia bimbang dengan Britain, dia bimbang dengan Rusia, dia bimbang. Sebab apa? Dia takut kuasa-kuasa barat yang lain tu menjajah ataupun mendapatkan wilayah tersebut. Wilayah yang diperolehi oleh pihak British. Ini menunjukkan bahawa berlakunya persaingan antara kuasa-kuasa barat. Mereka bersaing. Siapa yang nak dapat tanah jajahan ni? Siapa nak dapat tanah jajahan ni? Sebab apa? Mereka percaya semakin luas tanah jajahan, semakin kuatlah kuasa mereka. Betul. Okey. Sekarang ni ada aktiviti kepada murid-murid saya di atas talian. Dalam masa yang sama juga, murid-murid di rumah boleh turut serta terlibat dalam aktiviti ini. Apa aktivitinya? Cukup menarik. Dah bersedia ke belum murid-murid saya? Sedia ke belum murid-murid di dalam talian? Dah bersedia? Sudah. Okey, sekarang ni dah nampak peta. Peta tersebut merupakan kawasan alam Melayu yang dikuasai oleh kuasa barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Okey, sekarang ni kita minta murid-murid menamakan kawasan-kawasan yang dilabelkan dengan B, A, D dan seterusnya. Okey? Kalau dah bersedia, siapa murid saya yang pertama nak mulakan aktiviti ini? Siapakah murid yang pertama? Okey, nampaknya murid yang pertama Fikri dah angkat tangan. Okey, teruskan Fikri dengan jawapan awak. Silakan Fikri. Kawasan yang bertanda B merupakan kawasan yang dikuasai oleh Perancis iaitu Indochina. Bagaimana, Betul cikgu? atau tidak? Itu persoalannya. Okey, sekarang ni ada tugasan untuk Mira. Ya. Okay, Mira kena lorek dulu kawasan yang dinyatakan oleh Fikri. Okey. Kawasan B. Okey, dah ada. Kawasan B, cikgu. Ya. Di sini, Mira akan lorekkan semuanya. Okey. Okey. Kita lorek sampailah bawah di Indo-China. Okey, Mira pun tulis apa yang Fikri nyatakan tadi. Okey, Fikri. Kuasa apa yang menduduki kawasan B? Kuasa apa, Fikri? Dikuasai oleh Perancis kawasan yang bertanda B. Okey. Perancis katanya, cikgu. Saya tulis, cikgu. Tulis. Okey. Okey. P-E-R-N-C-I-S. Okey. Tepat atau tidak? Okey, nampaknya jawapan Fikri tepat. Dan Tepat. saya akan bagi 1, 2, 3, 4 bintang. Tanya Fikri. 4 bintang untuk Fikri. Ya, saya akan gerakkan burung hantu ni ke Fikri. Okey. Tanya. Seterusnya, siapa yang ingin memberikan jawapan? Seterusnya. Seterusnya,
Okey, nampaknya Aziz dah mengangkat tangan. Okey, teruskan Aziz. Saya nak cuba ya, cikgu. Ya, boleh kan? cuba. Kawasan yang dikuasai oleh British ialah kawasan yang ditandai dengan huruf A. Okey, kawasan yang dikuasai oleh pihak British pada kawasan tersebut ialah yang bertanda A. Jadi Mira boleh lorek kawasan tersebut. Boleh cikgu. Kalau kita tengok dekat peta ni cikgu, banyak kawasan yang bertanda A ni cikgu. Ya, luas kawasan luas. yang dijajah ataupun dikuasai oleh pihak British. Dari atas ni lah kan cikgu. Ya. A dekat sini. Cari yang A tu. Di bawah kan cikgu? Ya, Belah betul. ke bawah. Tepat sekali. Rasanya Miran pun kena dapat 4 bintang ni. Okey, kita bawa masuk lagi ke bawah. Ni pun A juga. Cari yang A je Mira. Okey. A yang berwarna. A yang berwarna. Okey, ni pun A Okey. juga. Okey, dah ke cikgu? Dah. Sudah? Nanti Mira boleh letak pada kotak tersebut ialah British. British. B-R-I-T-I-S-H. Okey. Berapa bintang nak bagi ni? Okey, saya berikan 4 bintang. 4 bintang untuk Aziz. Tanya. Saya akan gerakkan buruh hantu ni kepada Aziz. Ya, di Okey. papan ganjaran tanya diucapkan. Betul cikgu jawapan Aziz? Ya, sangat tepat dan baguslah. Okey. Bagus. Seterusnya, siapa yang nak jawab? Murid-murid saya atas talian, siapa yang ingin memberi jawapan? Okey, nampaknya Una. Siap. Angkat tangan lambai-lambai lagi, takut cikgu tak nampak. Okey, teruskan Una. Kawasan yang dikuasai oleh Belanda ialah kawasan yang ditandai dengan huruf D yang meliputi seluruh kepulauan India Timur. Okey, betul. Okey, Okey, kalau Mira macam boleh lorek, tu, Mira akan lorek dulu. Ya. Guna kata di bahagian D, kita tanda dulu. Wow, banyak ni cikgu bahagian D. Sama Ya, juga seperti banyak. bahagian A. Ini pun Maksudnya sama luas juga. tanah yang dikuasai oleh pihak Belanda. Belanda. D, di sini pun Ya. sama juga. Okey. Dan di bahagian bawah ni cikgu Ya. turut serta. Dan di hujung sini. Dan semua tu kawasan tu dikuasai oleh pihak Belanda. Belanda cikgu Ya, tepat sekali. Belanda. Okey, saya tanpa syakwa sangka lagi, saya berikan 4 bintang kepada Una dan juga kepada Mira. Wah, Okey. Mira pun dapat juga. Tanya Una. 4 bintang untuk Una. Okey, Ya. seterusnya ada satu lagi kawasan. Itu kawasan yang berlabel dengan huruf I. Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Siapa cepat dia dapat. Alia. Okey, Alia Alisha dah mengangkat tangan. Okey, apa jawapan awak? Kawasan yang dikuasai oleh Spanyol ialah yang dilabel dengan huruf I, iaitu kawasan Sulu. Semua tu Mira, Semua ni cikgu. itu adalah kawasan yang dikuasai oleh Sepanyol. Kalau macam tu Mira lorekkan semua cikgu Ya, dari boleh atas Mira. cikgu Daripada atas sampailah yang sekecil-kecilnya tu. Dari atas sampai bawah kita lorekkan semua ni. Bahagian Sulu ini dikuasai oleh Spanyol. Seperti kata Alia Alisha tadi. Spanyol. Okey, Sepanyol menguasai kawasan tersebut, kawasan Sulu tersebut. Okey, ada satu soalan cepu mas untuk Mira. Alamak. Okey. Takut ke tak? Takut cikgu. Takut. Tapi betul ke tak cikgu jawapan Alia? Ya, Alisha sangat tadi? tepat. Ah. Okey, berapa bintang 1, 2, 3, 4 bintang dengan seekor Burung hantu. Betul. Pergi di situ. Baik, tanya Alia Alisha. Okey cikgu, mereka sudah apa soalan cepu emas tu cikgu? Okey, kawasan yang dikuasai oleh Portugis. Cepat Mira cari. Alamak. Di mana Berapa bintang yang nak bagi kat Mira ni? Yang dikuasai oleh Portugis, cikgu. Ya. Kalau Mira tengok kat sini, sudah semestinya Timor Leste, cikgu. Betul, Di Mira. bahagian bawah sini. Ya, saya akan bagikan 4 bintang untuk Mira. Wah, terima kasih cikgu. Di sini cikgu Iya. Baiklah. Okey. Seterusnya kita akan lihat pula padanan antara kuasa barat dengan kawasan yang ingin dikuasai oleh kuasa tersebut. Kita ada kuasa barat dengan kawasan yang ingin dikuasai. Kita ada kuasa British, Perancis, Rusia, Jerman, Amerika Syarikat, Keluarga Brut, Belanda, Portugis dan Syarikat Borneo Utara British atau dalam singkatannya SBUB serta Sepanyol. Okey, siapa yang nak nyatakan
berkaitan dengan kawasan yang ingin dikuasai oleh kuasa British dan Perancis. Untuk kuasa British dan juga Perancis. Siapa Okey, nak cuba? Fikri. Fikri nak cuba jawab. Okey, dipersilakan Fikri. British ingin menjadikan Kesultanan Brunei sebagai kawasan naungannya. Manakala Perancis pula merancang membina terusan di segenting Kera. Maksudnya British ingin menjadikan Kesultanan Brunei sebagai kawasan naungannya. Okey, Mira tu boleh tolong gariskan. Okey, boleh cikgu. Di sini cikgu Okey. Baiklah. Seterusnya. Ya, Perancis berusaha mendapatkan apa cakap tadi? Berusaha. Merancang, membina terusan di segenting Kera. Ada tak Mira? Mira nampak tak? Di sini cikgu. Ya, tepat sekali. Saya garis cikgu Iya. Baik. Okey, nampaknya Fikri juga layak mendapat 4 bintang. Tahniah Fikri. Okey, 4 bintang untuk Fikri dan seekor burung. Okey, Yes. terbang ke Fikri. Itu. Okey. Seterusnya cikgu. Seterusnya, kuasa barat Rusia dan Jerman. Kawasan yang dikuasai oleh kuasa tersebut di mana? Di manakah? Di Untuk manakah Rusia? terletaknya kawasan tersebut? Okey, siapa tu? Alia Alisha. Okey, cuba. Silakan. Rusia berhasrat muka petapatan di ujung selang. Seterusnya, Jerman pula berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Macam mana cikgu? Sekejap saya fikir. cikgu Okey, fikir dulu. betul. Jawapan yang tepat. Berapa tepat. bintang? 4 bintang. Tahniah. Jadi Jerman ingin bertapak di Langkawi kan cikgu? Ya, Rusia. Okey. Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi, betul. Kalau Rusia tadi cikgu? Mana Mira? Untuk tepatan di Terengganu. Mana cikgu jawapan dia? Ingin bertapak di Terengganu di sini cikgu Betul ke Alisha? Betul tak Alisha? Betul tak Alisha? Salah. Salah pula katanya. Salah pula. Okey, siapa nak beri jawapan tepat kuasa barat tersebut? Membuka pertempatan di ujung salang Mira rasa ni cikgu. Okey, Rusia. Kawasan mana yang ingin dikuasainya? Okey, siapa nak betulkan? Okey, Fikri. Rusia berhasrat membuka pertempatan di ujung salang. Ujung salang. Baik. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Tahniah Alisha. Yang dan Jerman tu Fikri. betul ke berusaha mendapatkan Pulau Langkawi? Betul tak Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi? Okey, semua bagi angguk-angguk tepat. Okey, Ya. 4 Bintang. Tahniah. Baik cikgu. Okey, seterusnya kuasa Amerika Syarikat dan keluarga Brooke. Baiklah. Siapa yang nak cuba jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Okey, Una. Silakan Una. Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu dan keluarga Brooke pula menguasai wilayah Sarawak. Okey, Pada ini tahun teruskan Una. Pada tahun 1853 hingga tahun 1905, keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan mereka hingga sempadan Brunei. Wow. Okey. Keluarga Brooke, Amerika Syarikat di mana Mira? Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu cikgu. Betul, tepat. 4 bintang. 4 bintang di belah pantai timur Amerika Syarikat nak pergi cikgu di Terengganu. Baiklah. Seterusnya keluarga Brooke nak dapatkan mana? Keluarga Brooke pula ingin menguasai wilayah Sarawak. Okey, 4 bintang untuk murid saya dan juga Mira. Terima kasih cikgu. Tahniah diucapkan. Okey, seterusnya ada lagi 4 kuasa barat. Okey, kita pergi kepada Belanda dan Portugis. Okey, siapa yang nak nyatakan jawapan? Untuk Belanda dan Portugis. Okey, nampaknya Aziz dah angkat tangan. Okey, Aziz, nyatakan jawapan awak. Silakan Aziz. Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur, manakala Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste. Okey, Belanda mendapatkan seluruh kepulauan India Timur. Okey, Mira boleh gariskan pada seluruh kepulauan India Timur. Baik. Dan seterusnya Portugis. Mana Mira? Tadi kan Mira buat kat peta. Berusaha. Sedang menguji. Portugis. Ingatkan Portugis, kawan. Portugis. Kalau Portugis berusaha untuk mendapatkan Timor Leste. Wow, betul dan tepat. Ya, di sini. Okey, nampaknya Aziz dapat 4
bintang. Tahniah diucapkan. Baik cikgu, sebab semua dah cemerlang dapat 4 bintang ni cikgu. Ada lagi 2 ni, iaitu SBUB dan juga Sepanyol. Boleh cikgu terus berikan jawapan dan Mira terus tanya. Apa Mira jawapannya? Mira rasa? Kalau untuk SBUB ni cikgu, kita masih ada lagi 2. Wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu dan menaluki Kesultanan Sultan Sulu. Okey, saya beri jawapannya. Silakan cikgu. SBUB ingin membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu, manakala Sepanyol. Sepanyol apa Mira? Menaluki Kesultanan Sultan Sulu. Tepat. Baik. Terima kasih Cikgu Wan dan juga tahniah kepada murid-murid di dalam talian maupun di rumah yang berjaya menjawab soalan yang diberikan. Kita berhenti berehat seketika Cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Baik, kembali kita dalam slot Mendengar Rendah di mana hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 3. Dan untuk segmen kali ini, Cikgu Wan akan fokuskan tajuknya perbezaan strategi bagi kuasa barat. Ada yang bersifat diplomatik, ada yang bersifat agresif. Jadi kita tanya Cikgu Wan, bagaimanakah perbezaan strategi kuasa barat ni Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Mira. Okey, saya terus pergi kepada subtopik perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Maksudnya setiap kuasa barat ni ada strategi tertentu, ada pendekatan tersendiri untuk menguasai negara kita. Tidak sama antara satu sama lain. Okey. Kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Dia ada strategi berdiplomasi dan ada yang bersifat agresif. Okey, misalnya, sebagai contoh ya, Portugis menggunakan strategi menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Ni contohnya ni, strategi menyerang ni. Ni replikannya saya bawa. Kenapa ni askar-askar ni jatuh maksudnya dah terkorban. Ni simbolik kepada strategi tersebut. Wow, kalau kita dan tengok kat seterusnya, situ, ya, Mira. Silakan Cikgu. Okey, Belanda menggunakan strategi serangan fizikal, perjanjian dan pakatan untuk mendapatkan wilayah dan jajahan. Itu strategi yang digunakan oleh Belanda. Serangan fizikal, perjanjian dan juga pakatan kuasa barat. Dia berpakat dengan kuasa barat yang lain untuk mendapatkan tanah jajahan atau menguasai negara kita. Okey. British pula menggunakan strategi bersifat diplomasi. Dia gunakan strategi berdiplomasi tetapi berdasarkan isu dan faktor setempat. Okey. Saya teruskan lagi. Silakan Cikgu. Okey, kita akan lihat sejarah perubahan dasar ini macam mana boleh berlaku. Okey, pada tahun 1873, Parti Konservatif mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Okey, dia ambil alih pucuk pimpinan, maka berubahlah dasar. Apa yang berlaku perubahan dasar tersebut? Berubah dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri Melayu. Okey, perubahan pucuk pimpinan itu telah mengubah dasar British daripada tidak campur tangan kepada dasar campur tangan. Okey. Ini kita boleh lihat ya. Peta Eropah yang menunjukkan kedudukan kuasa Sepanyol, Portugal, Belanda, Perancis dan Britain. Okey. Kita akan lihat strategi yang digunakan oleh Belanda untuk meluaskan kuasa di negara kita. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, Belanda menggunakan 3 strategi ataupun 3 pendekatan. Serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, ini serangan fizikal. Okey, kita lihat serangan fizikal. Okey, yang pertama Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangko.
pada tahun 1650 tu serangan fizikal lah tu sebab berperang. Okey, seterusnya pada tahun 1763 Belanda berperang dengan Angkatan Selangor dan Rembau. Kenapa berperang? Kerana dia bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Seterusnya ada lagi serangan fizikal berlaku pada tahun 1782. Ya. Dengan siapa Belanda berperang? Masih lagi dengan Johor. Sebab apa? Berlaku perselisihan mengenai perdagangan. Ada lagi serangan fizikal 1784. Ya. Sekali lagi Belanda berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor kerana masalah perebutan perairan Selat Melaka. Berlaku perebutan perairan Selat Melaka. Dan pada tahun 1784 dan 1785 Belanda berperang lagi dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Itu kita menamakan dia sebagai serangan fizikal sebab mereka berperang. Itu kita panggil serangan fizikal. Berlaku pertumpahan darah lah cikgu ya. Ya, tepat sekali. Okey. Kita pergi kepada pendekatan ataupun strategi kedua itu pakatan. Okey, pakatan ni maksudnya pihak tersebut berpakat dengan satu pihak yang lain lagi untuk menguasai sesuatu tempat. Contohnya pada 1641 Belanda mengadakan pakatan dengan siapa? Dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Dan ada juga Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Okey, dan strategi yang terakhir digunakan oleh Belanda ialah perjanjian. Okey, bila berlaku perjanjian ini? Pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak. Sebab apa dia buat perjanjian dengan Perak ni? Untuk mendapatkan apa? Perak terkenal dengan biji timah. Ya, tepat sekali. Dan pada tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Dan Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Okey, itu ialah strategi yang digunakan oleh Belanda. Saya ulang balik, satu serangan fizikal, kedua pakatan, ketiga perjanjian. Okey, kita pergi kepada strategi yang digunakan oleh pihak British pula. Okey, ada banyak strategi yang digunakan oleh pihak British. Yang pertama, ada manipulasi, ada tipu helah, ada pakatan, ada ugutan, ada perjanjian, adanya pajakan dan ada serangan fizikal juga. Itu persamaan strategi Belanda dengan British. Baik. Belanda pun ada serangan fizikal. Betul. British pun ada. Ya. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kita lihat ya. Manipulasi. Okey, manipulasi ni British mendapatkan Singapura. Iaitu berlaku perebutan takhta di Perak dan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Betul. Dekat Perak ada masalah perebutan takhta. Jadi British menggunakan alasan tersebut untuk campur tangan di Perak. Dan ada juga kejadian lanun merompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api Tanjung Rakado. Dan dua kejadian tersebut menyebabkan British menggunakan alasan tersebut untuk campur tangan. Dia menggunakan situasi yang berlaku di setiap negeri untuk campur tangan. Dia manipulasikan keadaan. Okey, seterusnya serangan fizikal. Baik. Okey, serangan fizikal tu kenapa berlakunya serangan fizikal? Keenggalan penghulu Dur Said tunduk kepada kekuasaan British. Okey, Dur Said ni tak nak tunduk pada kekuasaan British. Okey. Di Melaka menyebabkan British menyerang Nanning pada tahun 1831 dan 1832. Dan British juga buat lagi serangan fizikal. Macam mana dia menyerang? Dia membedil Kuala Terengganu. Itu serangan fizikal. Dia bedil. Okey, seterusnya. Seterusnya ada soalan untuk murid, ada soalan untuk menguji murid-murid saya. Selain daripada pendekatan manipulasi, strategi serangan fizikal, apakah strategi-strategi lain yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita? Strategi lain yang digunakan pakai. Ada banyak ni. Boleh murid kita berikan jawapan. Silakan siapa yang nak cuba. Okey, silakan Aziz. Aziz Angkat tangan, betul. Silakan Aziz.
Kuasa barat seperti Belanda menguasai sesebuah negara melalui perjanjian. Contohnya, pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk menampakkan biji timah. Serta pada tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Sehingga akhirnya Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah ke Belanda. Ya, Okey. bagaimana cikgu? Jawapan yang sangat tepat. Ni saya bagi 4 bintang. 4 bintang untuk Haziq. Tahniah diucapkan kepada Haziq. Baik cikgu, kerana jawapan Haziq tepat, boleh cikgu beri sedikit penjelasan jawapan untuk Haziq yang Haziq berikan tadi. Yang Silakan. berkaitan dengan perjanjian. Betul. Okey, saya nak uji minda. Okey, perjanjian ni maksudnya sesuatu kuasa baik British dengan Belanda, mereka akan adakan perjanjian antara dengan pihak lain untuk apa? Untuk memastikan mereka mendapat kawasan yang diinginkan. Jika ada perjanjian maksudnya adalah hitam putih yang membuktikan mereka menguasai sesuatu kawasan tersebut. Baik, itu dia. Terima kasih cikgu Wan dan juga Haziq atas jawapan yang diberikan tadi. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Pelbagai cikgu Wan dah terangkan tadi daripada satu persatu tentang topik kita pada hari ini. Sekarang tibalah masanya untuk kita menguji kefahaman murid-murid dengan uji minda. Silakan cikgu Wan, apa kita nak uji ni? Okey, kita nak uji apa? Kita nak uji apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, untuk sesi kali ini, saya akan bacakan soalan. Murid-murid atas talian dan juga murid-murid di rumah boleh turut serta dalam aktiviti ini. Mereka hanya menyatakan betul atau salah. Okay, Mira juga boleh turut serta. Cikgu? Okey, dah bersedia ke belum? Sudah. Bagaimana dengan murid-murid dalam talian? Kalau dah bersedia, kita tunjuk sikit. Yeay, dah bersedia. Bagus. Semangat ni yang kita mahukan. Silakan cikgu. Okey, soalan saya yang pertama. Ni betul-betul panas daripada sampul uji minda. Baik. Pada tahun 1602, Syarikat India Timur Inggeris SHTI ditubuhkan. Betul atau salah kenyataan tersebut? Ni Betul atau salah? Nampaknya mereka tengah fikir. Keempat-empat memberikan jawapan salah pada pernyataan tersebut dan jawapan mereka betul. Betul. Tepat sekali. Tahniah. Dan mereka layak mendapat berapa bintang, Mira? 4 bintang. 4 bintang. Tahniah Okey. dia ucapkan. Baik, cikgu. Seterusnya kita beralih ke soalan yang kedua. Pelabuhan singgah di alam Melayu memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal. Ya. Betul atau salah kenyataan ini? Betul ke salah tentang pelabuhan ni cikgu? Terutama sekali pelabuhan di Melaka yang cukup terkenal pada waktu itu. Silakan murid-murid. Wah, betul lah cikgu mereka jawab. Okey, semua memberi jawapan yang betul pada kenyataan tersebut dan jawapan mereka sangat tepat dan betul. Tahniah. Okey, Baiklah. layak mendapat 4 bintang. 4 bintang untuk semua. Baik cikgu. Okey, soalan seterusnya. Semakin banyak soalan, semakin lama dia semakin mencabar. Ya. Okey, nampak muka semua teruja untuk jawab. Matlamat utama penjajahan adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Ada 3K kat situ. Kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Betul atau salah kenyataan tersebut? Betul ke salah ni? Kalau kita nak menjajah, kenapa? Mereka jawab betul, cikgu. 1, 2, 3, semua jawab betul dengan kenyataan tersebut. Dan jawapan mereka tepat, betul. Betul. Tahniah. Dan mereka layak berapa bintang?
4 bintang dalam ujian minda ini. 4 bintang. Tahniah diucapkan. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, soalan yang kelima. Kuasa Barat menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh. Betul atau salah kenyataan tersebut? Mungkin ambil masa ya, mereka tengah fikir-fikir. Mereka jawab betul, cikgu. Ya, keempat-empat memberi jawapan yang tepat. Dan mereka layak mendapat 4 bintang. 4 bintang. Tahniah diucapkan. Dan cikgu, lagi satu soalan terakhir kita, cikgu. Okey, soalan terakhir ialah kesan revolusi perindustrian ialah membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Maksudnya keluar dengan banyak. Betul. Untuk apa? Untuk untung yang maksimum. Betul atau salah kenyataan tersebut? Betul atau salah? Kita kena ingat revolusi perindustrian ni, murid-murid. Jadi cikgu, macam mana cikgu? 1, 2, 3, 4 memberi jawapan betul dan jawapan mereka pun betul dan tepat. Betul. Tahniah sebabkan ini soalan terakhir, cikgu. Kita bagi markah maksimal lah dekat mereka, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh, saya berikan berapa bintang? 5 bintang keseluruhan untuk keempat-empat murid saya. Tahniah kawan-kawan. 5 bintang untuk anda semua. Baiklah cikgu, kerana mereka cukup cemerlang pada hari ini, boleh ke cikgu beri sedikit rumusan tentang apa yang cikgu dah terangkan pada hari ini? Silakan. Okey, saya boleh simpulkan ataupun rumuskan apa yang diajar pada hari ini berkaitan dengan kedatangan kuasa Barat. Kita ada faktor dan persaingan mereka yang berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Demi apa? Demi kepentingan mereka. Betul. Dan seterusnya, kita melihat mereka menggunakan pelbagai strategi untuk mendapatkan tanah jajahan. Oleh itu, sebagai warga negara yang baik, mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, cintailah negara kita supaya negara kita tidak lagi dijajah oleh mana-mana kuasa luar. Ya, itu dia. Dan bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan murid pada hari ini, cikgu? Okey, prestasi keseluruhan murid pada hari ini, saya lihat pada perkembangan mereka, kepada usaha mereka, penglibatan mereka dan tindakan mereka pada hari ini, mereka semua layak mendapat 5 bintang. Okey, jika 5 bintang ini dipindahkan dalam bentuk markah, markah mereka keseluruhan untuk keempat-empatnya ialah 96%. Wow, 96%, cikgu. A+ ni. Tahniah semua. Hebat. Dan bagaimana kalau murid-murid ini ataupun mereka yang berada di rumah ingin mendapatkan lagi sumber rujukan ataupun latihan, di mana mereka boleh dapatkan, cikgu? Okey, murid-murid semua yang berada atas talian maupun di rumah dan di mana jua anda berada, boleh mendapat latihan pengukuhan di portal Delima Sumberku KPM. Ya, jadi kawan-kawan boleh dapatkan di laman sesawang yang dipamerkan di kaca TV anda semua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Wan atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid di dalam talian maupun di rumah yang cukup cemerlang dan memberikan orang kata semangat yang betul-betul luar biasa tentang pembelajaran untuk hari ini. Syabas diucapkan. Kita jumpa lagi Cikgu hanya di slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.